Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ayat yang berikutnya tengok. Dan berikanlah khabar gembira dengan syurga yang kamu dijanjikan. Yang ni ayat ni untuk siapa ni? Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Ayat sebelum tu. Tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Mereka yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian beristiqamah. Dan kita telah sebut benda yang paling susah dalam dunia ni apa? Istiqamah. Cerita agama ni semua orang boleh cerita, pegang mikrofon ni, bayar lebih sikit, cerita sedap. Dakwah ni, ni ustaz-ustaz Aman ni. Dakwah ni kita tak kerja dengan orang. Kita kerja dengan siapa? Kita kerja dengan Allah. Ni adik-adik, ni anak-anak muda ni yang dakwah, kita kerja dengan Allah. Kita tak akan berkecil hati dengan sesiapa. Kita kerja dengan Allah. Kalau kita masuk ke medan ini kerana kita nak jadi glamour, nak jadi ni, kita telah mensia-siakan hidup. Medan ini medan yang payah. Tak salah untuk kita ceramah. Kadang-kadang kita bergurau senda bagi orang tak mengantuk, kan? Tapi ia bukan pentas lawak jenaka. Agama ada haibah dia. Kita bahaskan agama ni kerana kita semua harap penyudah kita ke dalam syurga. Kalau kita bahas agama pandai macam mana pun, penyudah dia Allah tak redha, tak guna. Tak guna. Kita jangan buang masa dan jangan datang. Ini hakikat kepada hidup. Sebab itu hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, bila kita mulakan dakwah ini, kita tak tanya panjang dan pendek. Kita tanya kita berada pada line yang garis yang betul ataupun tak betul. Kerana bukan semestinya sesiapa yang berdakwah dia mesti menang. Ada Nabi tak menang, betul tak? Nabi sebut dalam hadis Bukhari, ada Nabi ramai, ada Nabi ada sedikit. Dan Nabi sebut wan nabiyyu laisa ma'ahu ahad, dan ada Nabi seorang pun tak ada dengan dia. Hari kiamat kelak semua orang datang, dia main seorang-seorang. Mana pengikut? Tak ada siapa ikut. Takkan kita nak kata tak pandai dakwah tapi terus dakwah ke apa? Kita buat. Bukan soal Nabi itu saja, tapi soal pengikut yang ada pada zaman itu. Tapi tidak akan ada sesiapa pun yang akan tarik diri daripada dakwah. InsyaAllah. Sebut. Kan kita tak bekerja dengan siapa-siapa. Apabila Khabbab bin Al-Arat datang kepada Nabi mengadu, Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana. Wahai Rasulullah, tak tolong doa untuk kami, minta Tuhan menangkan, tak tahan ni. Khabbab Al-Arat, dia Quraisy ambil dia, tolak dia, dia tukang besi, dia haddad, dia tukang besi. Rejam dia dalam besi tu, masak belakang dia ni. Umar bin Khattab tengok, kesian dia. Tapi Nabi kata kat dia, walakinnakum tasta'jilun, tapi kamu tu gapah-gapah. Nabi kata, wallahi la yutimmanna hadzal amr hatta yasilu rakib min San'a ila hadral maut la yakhafu illa Allah wa dhi'ba ala ghanami. Demi Allah, Allah akan sempurnakan agama ini sehingga akan berjalan nanti pada satu keadaan, sehingga seorang yang berjalan daripada San'a ke Hadral Maut, ini line yang paling kejam dalam dunia ni, dengan penyamun-penyamunnya. Ketika itu orang tidak akan takut melainkan Allah dan serigala yang mengganggu kambingnya. Maksud orang-orang zalim akan dibebaskan. Tapi tak semesti kita tengok. Kita kerja. Kalau kita tak tengok kemenangan, tapi kalau kita kerja betul, untuk kita insya-Allah syurga. Kerana kita bukan kerja mesti nak menang. Ashabul Ukhdud, ini baca Sayyid Qutb.
dalam fi dhilalil Quran apabila membahaskan ashabul ukhdud dengan cantik sekali. Ashabul ukhdud tak ada apa, kena kepung, ambil bubur di dalam parit api. Qutila ashabul ukhdud, celaka tuan-tuan punya parit. Mereka mati, tak dapat melihat kemenangan, tapi Allah memberikan ganjaran kepada mereka. Ada para nabi yang dibunuh, tetapi dakwah tidak ada siapa yang akan merajuk daripada dakwah, insya-Allah. Hanya ada peristiwa berlaku yang Tuhan ajar kepada Nabi Yunus alaihi salam. Betul tak? Nabi Yunus dia dakwah kat kaum dia ratan, ditinggal kaum dia. Allah hukum Nabi Yunus alaihi salam. Wa dhannun idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Tuhan punya nun, ikan nun, Yunus alaihi salam. Idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi, dia sangka kami tak ambil tindakan padanya. Fanada fi dhulumat, Tuhan hukum dia menyeru dalam kegelapan perut ikan, kegelapan laut dan kegelapan malam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada ilah melainkan engkau, maha suci engkau, aku termasuk di kalangan orang yang zalim. Itu Nabi Yunus tak kata, ya Allah, kenapa tak pilih orang lain, dah pilih aku pula kena denda. Rahmat Tuhan gerakkan hati kita untuk kita berdakwah. Rahmat Tuhan, dia pilih kita. Nabi SAW jika nak diikut lebih terguris perasaan. Kaum keluarga menolaknya. Allah jika mau kun fayakun, dakwah boleh menang. Kaum Quraisy menolaknya. Dia orang baik, orang berkedudukan. Kemudian pergi fikir-fikir, mungkinlah orang Taif boleh terima kot. Orang Taif boleh terima. Nabi tak tahu kot. Nabi boleh duk tanya, Syekh, mari kita selawat 3-4 kali tengok orang Taif terima ke tak? Tak. Nabi pergi cuba di Taif. Orang Taif lebih teruk lagi. Setiap pintu Taif yang diketuk, bukan orang Taif terima Nabi dengan ahlan wa sahlan, tetapi dia sambut Nabi dengan apa? Dengan batu-batu. Nabi bukan pendakwah, Nabi yang dilontar sehingga darah sampai ke buku lalinya, sampai ke tumitnya. Pergi. Demikian hina dilakukan seorang Nabi pun Allah tak jadikan batu-batu yang dilontar bertukar menjadi tamar. Tapi Nabi tak kata, bercampur perasaan kemanusiaan, keinsanan, perasaan sebab dan semangat seorang pendakwah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya arhamar rahimin, anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Ila man takiluni, ila ba'idin yatajahhamuni, am ila aduwin mallaktahu amri. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. A'udhu binuri wajhika alladhi ashraqat bihi adh-dhulumat wa salaha bihi amru ad-dunya wal akhirah min an tanzila alayya ghadabak أو تحل علي سخطك لك عطبى حتى ترضى ولك عطبى بعد رضا ولا حول ولا قوة إلا بك. Tengok indahnya Nabi kata, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Ni sahabat-sahabat sekalian, belajar kehalusan ruhi, kehalusan rohani para anbiya. Tak mengadu pun Tuhan tahu, tapi Tuhan mau hamba itu merintih. Dia
uji Nabi dia dalam keadaan berdarah, heret diri, pergi ke bukit, orang Taif tolak, orang kampung baling. Ni tak cerita lagi orang Mekah balik nak kata kau padan muka Muhammad pergi Taif kena. Tapi Nabi tak pernah petikai Tuhan. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, aku mengadu kepadamu lemahnya kekuatanku. Wa qillata hilati, sedikitnya hilaku. Wa hawani 'alan nas, hinanya aku ini di kalangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai yang pengasih di kalangan yang pengasih. Anta Rabbul Mustada'afina wa anta Rabbi. Engkaulah Tuhan orang-orang yang kena tindas, dan engkaulah Tuhanku. Kemudian Nabi tanya, ila man takiluni, kepada siapa kau nak serahkan aku ni? Itu perasaan kemanusiaan dia. Ila ba'idin yatajahamuni, kepada orang jauh yang bermasam muka denganku, yang tak mau pedulikan aku. Am ila aduwin malaktahu amri, atau kau nak serahkan aku ini kepada musuh yang menguasai urusanku sekarang ini. Kemudian Nabi balik kepada nilai kerohanian. Illam yakun bika alayya ghadab fala ubali. Tapi ya Allah, selagi engkau tak murka aku tak kisahlah, nak jadi apa pun jadilah. Yang penting kau jangan marah sudah. A'udzu binuri wajhika alladhi asyraqat bihi adh-dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang menerangi kegelapan. Wa saluha bihi amrud dunya wal akhirah, dibaiki dengannya urusan dunia dan akhirat. Min an tanzila alayya ghadabak, aku berlindung jangan kau turunkan padaku murkamu. Au tahilla alayya ghadab sakhatak, atau kau halalkan ke atasku marahmu. Tidak ada daya dan tidak upaya melainkan dengan engkau. Nabi tak kata, ya Allah, macam ni duk berdakwah pun tak mau tolong lagi ke? Nabi tak kata. Di situ adanya kehalusan makna seorang diri insan apabila mengadu kepada Tuhan. Di situ makna munajat. Di situ makna merintih kepada Tuhan. Luahkan perasaan sehingga malaikat simpati dengan Nabi. Mudah-mudahan Allah rahmati kita insya-Allah.